per jam. So berapa jarak K? Okay. Okey, so diberi kadar perubahan jarak kereta itu bagi 2 jam terakhir ialah 90 km per jam. Hitung nilai K. Okay, first kita boleh ingat balik macam mana cara kita nak kira speed ialah kilometer per jam kan. So kilometer per jam. Jadi kilometer dia kita kena tahu jarak dia lah. So jarak bahagi masa. So jarak kita kena tahu jarak ni. Jarak dia ialah K tolak 120 lah K tolak 120. Bahagikan dengan berapa lama? Jam, 2 jam. Dan mesti dapat sebanyak 90. Okay. Sekarang ni kita boleh gerak sahaja. K tolak 120 akan bersamaan dengan 90 darab 2 akan dapat 180. So K akan bersamaan dengan 180 tolak 12 tambah 120. 120, so K akan bersamaan dengan 300. So kita tahulah K adalah 300. Jadi jarak di antara D ke E ialah 300. Alright. So macam tu sahaja. Hitung jarak dalam kilometer dari bandar E ketika kedua-dua kenderaan itu bertemu. Hitung jarak dalam kilometer dari bandar E ketika kedua-dua kenderaan itu bertemu. Dari bandar E ketika kedua-dua kenderaan itu bertemu. Lepas tu pukul berapakah dalam sistem 24 jam kedua-dua kenderaan itu bertemu? Pukul berapa dia bertemu? Okay.
By the way sekarang pukul 12.04. So macam biasa kita rehat dalam 5 minit. So insyaAllah dalam 12.05 minit, 12.10 kita akan start balik. Dan saya bagi masa sampai 12.10, 12.15 So 12.15 kita akan bincang terus untuk soalan nombor 3 dan juga soalan nombor 4 terus. Okay.
Okey, sekarang pukul 12.10, so saya beri masa untuk awak ni sekejap. Nanti kita akan check sama-sama. Sampai 12.10 kita akan check sama-sama. By the way, so siapa yang ada ni masih boleh tulis nama penuh anda, minta tolong untuk tulis nama penuh anda dalam chat untuk kehadiran hari ni, okey? Terima kasih.
Okay, so soalan nombor 3. Hitung jarak dalam kilometer dari bandar E ketika kedua-dua kenderaan itu bertemu. Oh, sorry, tadi saya punya connection saya lost tadi sekejap. So, saya baru masuk balik. Okay, hitung jarak dari bandar E kepada kedua-dua. So, kedua-dua bertemu kat mana? Dia bertemu kat sini kan? So, bertemu dekat 120 lah. So, 120 ni, kita just perlu buat 300. Sebab E kita tahu tadi dekat atas. So, kita buat 300 tolak 120 je lah So, kita akan dapat jawapan dia ialah 180. Okey, itu sahaja. 180. So, pada pukul berapakah sistem 24 jam kedua-dua kenderaan itu bertemu? Okey, dia bertemu dekat sini. So, sekarang ni, kita nak cari T. Okay. Sekarang ni kita nak pakai QR ni boleh tapi macam susah sikit lah. Okay, sebab this one kita tak ada exactly point yang kita boleh cari. So, kita cari satu benda yang ada perubahan. Yang ada perubahan ialah T dengan U. So, kita boleh pakai T dengan U. So, kita bukan cari sebelah sini dan kita akan cari juga yang, bukan ini. Kita akan cari yang di sebelah sini. Lepas tu kita akan cari juga di sebelah sini lah untuk kita tahu dia punya T dia. Sebab ni pun dia tak berhenti kan. Jadi, kita nak tahu T dia, apa yang boleh kita buat? K, jarak ni, iaitu 300 tolak 120 atau 180 lah mesti jumpa dekat T. Okay. So, 300, 180 lah sebenarnya. 180 bahagi dengan T, dia mesti sama juga dekat yang sebelah sini lah. Okay, iaitu 120 jarak dia 120 jarak. Di mana untuk jam dia ialah 4. Sini lah 4 tolak T. Apabila kita ada macam ni, kita boleh cuba terus selesaikan lah. Dengan cara dia kita gerakkan dia sampai 180. Tak, saya turun ke bawah. So 180 tadi. Ni yang kat sini soalan nombor 4 depan 4. 180 bahagi T bersamaan dengan 120 4 tolak T. Senang sikit nak susun. So T di atas kita dapat 180 4 tolak T bersamaan dengan 120 T. Okey. Kita masukkan, kita akan dapat 720 tolak 180 T bersamaan dengan 120 T. Kita akan dapat next ialah 300 T. Maksudnya ni gerakan kan. Okey, akan dapat 720 bersamaan dengan 300 T. So next kita akan jumpa T bersamaan dengan 300 bahagi 720 bahagi 300, kita akan dapat 2.4 jam. So 2.4 jam lah. So kita kena tukar pula 0.4 jam ni kepada minit, atau kita akan dapat 2 jam 24 minit sebenarnya. Okay, 0.4 darab dengan 60 Apa boleh buat ialah 0.4 darab 60, kita akan dapat 24. So maksudnya 24 minit lah. 2 jam 20 minit. So dekat sini 2 jam 24 minit. Dia bergerak pukul 11.30 pagi. Jadi apa perlu kita buat ialah 11.30 pagi campur 2 jam 24. Jadi 54 13. Dia nak dalam sistem 24 jam, so 13 54. Ada jam kat sini, sorry. Okay, jam 13.54. So macam tu sajalah untuk soalan yang tadi tu, soalan 4
dengan laju van P bergerak dengan laju yang sama dengan laju kereta bagi 1.5 jam pertama. Van Q bersama dengan lori. Manakah yang bergerak lebih cepat? Berikan justifikasi anda. Kita try dulu. Okey. Jom kita check sama-sama. Dia beritahu kita. Van P bergerak laju yang sama dengan laju kereta 1.5 jam pertama. Lepas tu dia cakap Van Q pula bergerak dengan laju yang sama dengan lori. So kita ada Van P dan kita ada Van Q. Kita ada Van P. Kita ada Van P. Dan kita ada Van Q. Van P dia bergerak dengan gila 1.5 jam yang pertama sama laju dengan kereta. So ini Van P ni pergerakan jugalah. Itu kelajuan dia. Jadi kelajuan ialah jarak bahagi dengan masa. Nilai 1.5 jam, jarak ialah 120. So 120 bahagi 1.5. So kita akan dapat jawapan dia ialah 80 km per jam. Okay. Van Q pula, Van Q ialah sama laju dengan lori. So laju dengan lori, jarak perjalanan lori ialah 300 km sebab dia straight, tak berhenti. Selama 4 jam. So 300 bahagi 4. Dan kita akan dapat jawapan dia ialah 75 km per jam. Okay. Dengan tu kita tahu Van P bergerak lebih pantas.
Itu sahajalah cara dia. Okey. Seterusnya. Ya. So, dapat kita masuk bahagian C. Jawapan soalan daripada bahagian ni, okey. Sepatutnya boleh pilih salah satu sahajalah. Kita buat je mana-mana sempat ya. So, Encik Wong ialah pengurus pentadbiran sebuah syarikat. Dia merancang untuk menggunakan 5% daripada jumlah pertukaran wang tahunan iaitu 960 untuk membeli X kotak jenap pen jenama P dan Y kotak pen jenama Q. Jadual 2 menunjukkan harga sekotak pen jenama P dan jenama Q. Jumlah bilangan pen yang dibeli tidak boleh melebihi 11 kotak. Okay, tulis dua ketidaksamaan linear selain daripada X lebih besar atau sama dengan kosong dan Y lebih besar atau sama dengan kosong untuk mewakili situasi itu. Okay. Nah, sinilah. Kita sini. Sama. Try dulu nanti jawab semua. Okay. So, untuk satu A1, Encik Wong, pengurus pentadbiran sebuah syarikat, dia merancang untuk menggunakan 5% daripada jumlah pertukaran wang tahunan itu 960 untuk membeli S kotak pen
jenama P dan Y kotak pen jenama Q. Jadual 2 menunjukkan harga sekotak pen jenama P dan jenama Q. Okey, dua perkara yang kita boleh, kejelasan linear kita boleh ambil untuk X dan juga Y ialah X tambah Y mesti lebih rendah dari atau sama dengan 11. Okey, maksudnya kalau kita beli berapa banyak kotak jumlah untuk pen dan banyak kotak jumlah untuk Q, mesti lebih rendah daripada inilah. Pertama ialah X tambah Y mesti rendah atau sama dengan 11. Okey. Lepas tu yang kedua ialah 80X tambah 20 tambah 120Y mesti lebih rendah daripada 960. Okey. 80X sorry 80X tambah 120Y mesti lebih rendah atau sama dengan 96 kok. Okay. So kalau ni kita boleh kecilkan dan kita akan dapat dia punya kesamaan ialah 2X tambah 3Y rendah atau sama dengan 24. Okey, macam tu sajalah. Pada grid pada grid segi 4 sama yang disediakan di luar, jawapan lukis lorek rantau yang memuaskan situasi itu. Okey. Jika Cik Wan ingin beli 5 kotak pen jenama P, nyatakan bilangan maksimum kotak pen jenama Q yang boleh dibeli. Ya. Okey, boleh. Cuba dulu lah. Yang nombor 2 ni sebenarnya ada graf. Okey. Graf dia 10, 12, 8, 6, 4, 2, 2, 4, 8. Okey, naik 2 lah Boleh try dulu.
Okay. So untuk grid 4 tu, basically macam ni lah. Basically apa yang perlu kita buat, first kita dah ada ketidaksamaan ni kan. Jadi kita cari aja contoh yang ni dahulu. Kita cari dia punya y-intercept dia dengan x-intercept dia, pintasan x dan pintasan y dia. So basically kita dapat tahu kalau y ni kosong, maksudnya dalam pintasan x dia, x mesti 11. Kalau x ni kosong, maksudnya pintasan y dia mesti 11. So 11, 11, 11, 11. So kita boleh tarik sahajalah. Okay. So merah ni ialah yang nombor 1. Kalau saya tukar color lain iaitu biru katakan. Okay, biru ni kita boleh tengok yang ni lah. Okay, so x, okay, x ni kosong maksudnya y akan jadi y bahagi dengan 24 bahagi 3 lah y bersama dengan 24 bahagi 3. Dan kita akan dapat nilai dia ialah 8. Okay, so x pula untuk nombor 2 iaitu 24 bahagi 2, kita akan dapat 12. Jadi kat situ kita tahu pintasan dia dekat 12 dan juga 8. So kita buat satu garisan lagi. Okey. Lepas tu dia beritahu lebih rendah. Jadi mesti di sinilah. Yang konfirmatif dua-dua. Okey. Merah situ kat sini. Kita kena pastikan dua-dua di bawah yang ada bertindih. Yang bertindih ni sahaja kan. Kalau saya boleh tukar warna dia. Sekejap katakan. Situ sahajalah bawah merah yang sikit ni dan bawah semua yang biru tu. So tu nombor 2. Okay, nombor 3. Jika Encik Wong beli 5 kotak, P berapa banyak kotak untuk Q dia boleh beli? Senang je sebab dia cakap 11. So sebabkan 5 kotak P dah beli, so in terms of kotak dari segi kotak lah. 11 tolak 5 dapat sekejap. Oh sorry boleh. Sekejap. Sebentar saya nak check balik. Oh no. Sorry. Terrible. Okay. Kalau ingat beli 5 kotak pen jenama P, bila nyatakan bilangan maksimum kotak untuk jenama Q. P tadi ialah sini Y. P. Kan? X untuk P, Y untuk Q. Betul lah. X untuk P, Y untuk Q, maaf. Ini adalah X, ini adalah Y. Jadi kita tengok kat sini. Tengok kat graf sajalah. Kalau dia beli 5 kat sini, kau sudah buat kali dia mana? Orange. 5, tarik. Kena dekat graf yang di mana masih di bawah konformatif. So in a way sepatutnya bukan kat sini. Sepatutnya dia somewhere over here. Dia nombor 4 sebab garisan lurus saya tak lurus. So kalau kita tarik, kita akan dapat jawapan dia adalah 4 sebenarnya. In this case kalau macam saya punya graf ni, kalau saya tarik kat sini 4,5 lah. So around, at least dalam area tu dalam 4, 4,5, 5, macam tu lah. Dia masih dalam area tu. Okay.
Ianya fully 100% berdasarkan awak punya graf. Macam mana awak tarik graf awak, macam itulah awak akan dapat jawapan dia. Okay? Kita akan tengok dia ada graf. Seterusnya. B. Encik Wong membuat keputusan untuk beli 10 kotak pen dengan harga RM920. Bentuk dua persamaan linear untuk mewakili situasi ini. Selesaikan persamaan linear serentak dibentuk di 16B1 menggunakan kaedah pengganti. Okay, sekejap. Okay, basically untuk B ni kita masih menggunakan data yang sama dekat atas ni lah. Cuma kita tukar sikit. Instead of 11, kita nak cakap pasal 10. And instead of 960, kita dapat 920. Tu sahaja dia perubahan kat situ. Okay, and this one is still the same. Lepas tu selesaikan dengan menggunakan kaedah pengganti. Ialah substitutions. Selalu dia tak dalam.
Okey. Kita cek dulu sama-sama untuk soalan B. Okey. Soalan B ni dia suruh first kali bentuk dua persamaan linear untuk mewakili situasi ni. Basically kita boleh ambil aja yang sama ni, cuma kita perlu tukar detail sikit-sikit je lah. Yang dia cakap tadi kotak masih di bawah daripada 10. Semestinya X tambah dengan Y mesti lebih rendah atau sama dengan 10. Lepas tu 80X tambah 120Y mesti rendah atau sama dengan 920. Okey. Daripada sini, daripada darab 10 ni kita boleh kecilkan lagi untuk dapat jawapan dia ialah 2X tambah 3Y bersamaan dengan 23. 2X tambah 3Y rendah atau sama dengan 23. Okay, dari sini kita boleh carilah dia punya apa persamaan ini. So sebenarnya sama dengan ini persamaan ini, so ini sama dengan sama dengan 10 sama dengan. So dari sini kita boleh terus carilah X dengan Y. Macam mana cari X dengan Y? Kita boleh tukar kepada warna merah. So X tambah Y bersamaan dengan 10. Ini adalah persamaan yang pertama. Persamaan kedua ialah 2X tambah 3Y bersamaan dengan 23. So ini adalah persamaan yang kedua. Okey. Dari sini dia cakap untuk minta kaedah penggantian. So kita kena gantilah. So nombor 1 ni kita boleh tukarkan jadi X bersamaan dengan 10. X pula. Jadikan Y, maaf Y bersamaan dengan 10 tolak X. So ini adalah equation yang ketiga. Jadi kita boleh masukkan persamaan yang ketiga ke dalam persamaan yang kedua. Okay, so kita akan jadi 2X tambah 3 dalam kurungan 10 tolak X dalam kurungan bersamaan dengan 23. So last kali kalau buat pergerakan dia, kita boleh dapat jawapan dia ialah X bersamaan dengan 7. Just darabkan dia masuk, lepas tu kita just gerak-gerakkan dia lah. Kita dapatkan X bersamaan dengan 7. Standard. Okay, cara biasa macam mana kita nak find X, macam mana kita nak jemput X, macam tu kita cari X. Selepas kita dapat X dia, kita ada equation yang ketiga. So kita just masukkan sahaja X bersamaan dengan 7 ke dalam persamaan ketiga. So Y bersamaan dengan 10 tolak 7. So Y akan bersamaan dengan 3. So itu sajalah. Okay. X bersamaan dengan 7, Y bersamaan dengan 3. Okay. So I think this one could be yang terakhir untuk hari ni. Alright. So last for today lah. So dalam rancangan asal Encik Wong, 60% jumlah peruntukan wang tahunan adalah untuk membayar bil elektrik. Pada hujung tahun dia mendapati jumlah bayaran bil elektrik dalam satu tahun ialah RMP. Dia masih memerlukan 1,860 untuk membayar bil elektrik. Hitung nilai P. Okay. Sekejap.
Okey, kini 5% daripada jumlah peruntukan wang tahunan ialah 960. Okey, itu details dia. Okey, jom kita check sama-sama soalan terakhir untuk hari ini insyaAllah. Alright, so dalam rancangan asal, wang 60% daripada jumlah peruntukan wang tahunan adalah untuk membayar bil elektrik. Pada hujung tahun, didapati jumlah bil elektrik untuk 1 tahun ialah RMP dan dia masih memerlukan 1,860 untuk membayar bil elektrik. Okey. Okay, so basically berapakah nilai P? Okay, pertama sekali kita nak kena tahulah nilai keseluruhan tahunan dia berapa. So keseluruhan dia bagi tahu 5% untuk 5% untuk tahunan dia ialah 960. So kita boleh cari nilai dia ialah dengan 96 dengan 5%, 960 okay, dibahagikan dengan 0.05. Okay, dari situ kita akan dapat jawapan dia adalah 19,200. 19,200. So ini adalah bulanan dia. Tahunan dia, maaf. Okay. Peruntukan wang tahunan dia. So 60% dia buat untuk bayar elektrik. Okay, 60% maksudnya kalau 60% darab dengan 19 lah kan. 1920. So ini adalah jumlah wang yang diperuntukkan dan dia cakap dia tengok balik bil elektrik dalam setahun tu jumlah dia ialah RMP. Tapi dia short, dia kurang ialah 186.
Jadi kalau kita tolakkan dengan P iaitu nilai, kita akan dapat negatif 1860. Kenapa dapat negatif 1860? Sebab kurang kan, tak cukup. So once kita buat ni, kita akan dapat jawapan dia ialah 11,520. Okay, 11,520. Ini adalah 60% daripada keseluruhan. Okay, minus 1860. Dan kita akan dapati P akan bersamaan dengan P ke kanan tolak kiri. So 11,520 tambah 180, tambah 1,860. Kita akan dapat nilai dia ialah 13,380. So kita dapati sebenarnya bila